Okay, so hari ni kita akan mula dengan bab 7. Okay, bab 7 yang awal, geometri koordinat. Okay, untuk geometri koordinat, okay, kalau awak tengok kat sini, apa yang awak akan belajar, pembahagi tembereng garis, garis lurus selari, garis lurus serenjang, luas poligon, persamaan lokus. Kita pergi kepada yang pertama iaitu pembahagi tembereng garis. Okey, apa dia pembahagi tembereng garis? Ada satu garisan. Okey, ni garisan A dengan B. Okey, asal dia garisan tu adalah garisan yang ada titik A dengan titik B sahaja. Titik mula dan titik akhir. Okey, atas satu garisan. Kemudian bila kita masukkan titik yang ketiga di atas garisan asal kita tu, okay, kita letak lagi satu titik, okay, titik yang ketiga. Okay, titik yang ketiga ni dia membahagikan kita punya garisan ini kepada dua bahagian. Okay, sebab kita masukkan satu lagi titik antara antara A dengan B ni, jadi garisan AB kita ni dah ada dua bahagian. Okey, bahagian yang pertama A ke P, bahagian yang kedua P dia pergi ke B. Titik yang kita baru masukkan tu dia adalah pembahagi tembereng garis. Jadi pada bahagian pertama ni kita akan wakilkan dia dengan M. Okay, M ni dia A sampai P. Dan bahagian yang kedua ni kita wakilkan dia dengan N. Okey, jadi atas tembereng garis kita ni akan ada pemboleh ubah M dan juga N. Okey, pemboleh ubah M dengan N ni dia mewakili nisbah. Contoh yang pertama, diberi tembereng garis PQ dan satu titik R terletak pada PQ. Okey, kita ada, nanti dia akan ada satu garisan P dengan Q dan kita ada titik ketiga, titik R. Okey, titik R berada 7/9 daripada jarak PQ. Soalan saya ni habis ke? Okey, habis. Daripada jarak PQ dari titik P di sepanjang tembereng garis PQ. Soalan A, lakarkan situasi ini menggunakan tembereng garis. Okey, jadi kita tengok pada penyelesaian dia. Okey, kita akan lukis satu garis lurus. Okey, lukis dulu garis lurus dan kita letak titik P, titik Q. Okey, sebab kat sini dia bagi tembereng garis PQ. Jadi titik mula dia adalah P dan titik akhir dia adalah titik Q. Okay. Dan suatu titik R terletak pada PQ. So maksud dia titik yang ketiga. Titik R ni adalah titik yang ketiga yang akan berada pada garisan PQ. Okay. Kat mana kita nak letak titik R ni? Kena tengok pada nisbah yang dia bagi. Okay, nisbah dia 7/9 daripada jarak PQ. Okay, kalau ikut ni maksud dia dari P ke Q kita ada 9 bahagian. Okay, kalau awak guna pembaris kan pada pembaris tu dia ada, kalau awak guna pembaris kan ni pembaris. Lepas tu kat sini nombor 1, lepas tu dia ada garisan kecil macam ni kan. Lepas tu tiba-tiba kat sini dah sampai 2. Macam tu. Okey, yang ini garisan yang kecil-kecil ni nama dia senggat. Okey, garisan yang kecil-kecil ni nama dia senggat. Nanti awak akan jumpa lagi ni perkataan ni, senggat. Okey, jadi balik pula pada soalan kita ni. P ke Q ni dia ada 9. Okey, jumlah dia 9 senggat ni, 9. Okey, so awak agak-agak je lah letak. Konon-konon lah kan, konon-konon kita letak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, bila kira semula tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, kita ada 9 senggat.
Okey, kenapa letak 9? Okey, tengok pada nisbah yang dia bagi tu 7/9. Okey, yang bawah ni adalah jumlah semua. Okey, jumlah semua senggat dia tu ada 9. So pada garisan kita mesti ada 9. Okey, dan titik R itu berada 7/9. So maksudnya titik R tu berada pada senggat yang ke-7. Jadi pada garisan tu kiralah senggat yang ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, kat sini senggat yang ke-7. Saya tak tanda dia 8 ni 9 kan. Okey, senggat yang ke-7. Jadi kita pun labelkanlah dia dengan titik R. Okey, so P ke R ni daripada P sampai R dia ada 7 dan keseluruhan P ke Q dia ada 9. Okey, kalau dah PR 7, RQ dekat sini dia akan jadi 2. Okey, so bila kita tambah bahagian kita ni mesti akan dapat jumlah yang sama dengan keseluruhan dia. Soalan B, adakah titik R paling hampir dengan P atau Q? Okey, daripada gambar rajah tu dah nampak dah. R ni dia hampir dengan Q. Okey, R. Kalau nak tulis dalam bentuk ayat, titik R terletak paling hampir dengan Q kerana kedudukan dia lebih separuh daripada tembereng garis dari titik P. C. Yang pertama, dengan menggunakan maklumat yang diberi, tentukan nisbah berikut. PR nisbah PQ. So kita tengoklah dari P ke R 7, P ke Q 9. So jawapan kita 7 nisbah 9. Okey. RQ, okay, RQ dengan PR. So RQ nisbah dia 2, PR nisbah dia 7. So kita tulis 2 nisbah 7. Okay, dan yang ketiga ni PR nisbah RQ 7 nisbah 2. Okay, P ke R 7, R ke Q 2. So 7 nisbah 2. Okey, soalan D, huraikan perkaitan antara kedudukan titik R pada tembereng garis PQ dengan nisbahnya. So bila nak huraikan, kita pun bagi tahulah titik R membahagikan tembereng garis PQ dengan nisbah 7 nisbah 2. Okey, latihan yang pertama. Tembereng garis AB dibahagikan kepada 12 bahagian yang sama. Okey. Okey. B. Jika titik S berada pada tembereng garis AB dalam nisbah 5/7, tanda dan labelkan kedudukan titik S pada tembereng garis. Okey, beritahu saya dekat mana sebenarnya titik S? Dari A jarak dia adalah 5 dan dari B jarak dia adalah 7. Okey, dari A 5, dari B 7. So kira je lah daripada A tu. A dia akan guna 5 senggat. So 1, 2, 3, 4, 5. So S dia berada di sini. Okey, kat sini S. Betul? Nak buktikan betul ke tidak? Dari B dia 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, jadi S berada pada senggat yang kelima dari A. Okey, nombor 2. Dia bagi tembereng garis. Okey, dia guna seutas tali AB dengan nisbah M, N. Okey, A ke P nisbah dia M, P ke B nisbah dia N. Diberi panjang AP 10, AB 35. Okay, so maksud dia dari A ke P ni 10 tapi keseluruhan A sampai ke B panjang dia 35. Okay, yang ni keseluruhan AP 10, AB 35. Okay, H. Okay, cari nilai M dan nilai N. So macam mana nak cari? Okay, mula-mula kita tukarkan nisbah tu ke dalam bentuk pecahan. M kita tengok M dia adalah AP. Okay, M tu adalah AP per dengan
N kita adalah PB. Okay. Panjang AP dia bagi 10. Panjang PB berapa? Kalau panjang AP dah 10, keseluruhan dia ni 35. Jadi P ke B ni berapa panjang dia? 25. Okey, Puan Mala jawab. Shweta pun jawab 25 sebab kita dah ada 10 kat situ tadi kan. So yang ini 10 per 25. Okey, 10 dengan 25 boleh tak kecilkan? Boleh. Boleh. Dapat berapa? 2 per 5. Dapat berapa? Kejut saya. 2 per 5. Okey, so sama dengan 2 per 5. So dapat tak jawapan untuk M dengan N? Dapat tak jawapan untuk M dengan N? Dapat. Berapa M? 2. Okey, M sama dengan 2. N sama dengan 5. 5. So dah dapat jawapan dia. Okay, M2, N sama dengan 5. Okay, so huraikan kedudukan P di atas tali itu berhubung dengan nisbahnya. So kita dah ada M kita 2, N kita 5. So nak huraikan kedudukan P, boleh tulis macam ayat yang ni lah. Titik A membahagikan tembereng garis dengan nisbah yang ni. So dekat sini, titik P membahagikan tembereng garis AB dengan nisbah 2, nisbah 5. Soalan C. Jika tali itu diletakkan di atas paksi X pada satah kartis dengan keadaan A, okay, titik A ni adalah asalan dan koordinat B adalah 21, 0. Tentukan koordinat bagi P. Okey, soalan yang ini kita tukar sikit. Kita tukar dia dalam bentuk satah kartis. Okey, bila satah kartis dia dalam bentuk koordinat dia jadi macam ni. Allah. Okey, yang ini X, kat sini Y. Dia kata A ialah asalan. Asalan dekat sini. 0, 0. Kalau asalan koordinat dia 0, 0. Kat situ titik A. Dan dia kata titik B 21, 0. Okey, dekat sini titik B koordinat dia 21, 0. Okey, dia suruh tentukan koordinat P. Okey, koordinat P kita dekat sini. Macam mana nak cari? Kita dah ada nisbah dia 2 dengan 5. AP per dengan AB. A ke P dia adalah 2. A ke B dia adalah 7. Okey, yang atas ni tak tahu berapa tapi yang bawah ni jarak A ke B tu 21 tau. Jarak dari A sampai ke titik B ni 21. Sebab koordinat X dia ni 21. So maksud dia dari 0 sampai ke koordinat 21 tu jarak dia adalah 21. Nisbah dia AP PB. Tapi kita tak boleh nak buat AP PB. Sebab maklumat dia sebenarnya tak cukup juga kat situ. Jadi kita boleh buat AP per AB. Okay, AP jarak dia ni, AP ni nisbah dia 2. A ke B ni nisbah dia dah jadi 7. 2 tambah 5. Okay, jadi 7 dekat sini. So, yang A ke B ni kita dah tahu jarak dia adalah 21. So kita tulislah 21. Yang kita tak tahu A ke P tu berapa. Okey, pada lukisan rajah yang macam ni kan, diagram yang ni kat sini ni awak boleh tak dapatkan AP tu berapa? Safiah jawab 6. Okey, Haikal pun jawab 6.
Okay, Safiah, macam mana dapat 6? Saya bagi 21 dengan 7 dapat Okey. 3. Jadi Okey. saya dengan 7. Okey. Haikal dengan Sweta, adakah buat cara yang Saya darab itu. Okey, boleh juga. Sweta darab. Darab dengan bahagi. Dua-dua dia guna. Okey, tak dapat jawapan betul ke tidak. Alright, okey. Boleh je, sama je kaedah dia. Okey. Daripada 7 nak dapatkan 21, awak akan darab 3. Okey, bila konsep pecahan, bawah darab 3, yang atas pun mesti darab dengan 3. Dia tak boleh darab dengan nombor yang berbeza. Okey, so bawah darab 3 dapat 21, atas pun awak darab 3 dapatlah 6. Okey, soalan dia tanya koordinat P, jadi awak kena tulis jawapan dia 6, 0. Okey, 6, 0. Kenapa 6, 0? Sebab tali tu dia letak di atas paksi X. So bila berada di atas paksi X, koordinat Y dia mesti 0. Yang ini kita nak guna rumus pembahagi tembereng garis. Apakah rumusnya? Yang ini rumus dia. Okey, ni rumus. Boleh hafal tak? Okey, kita ada satu tembereng garis. Kita ada satu koordinat di sini, X1, Y1. Dan kita ada satu lagi koordinat X2, Y2. Dan kita ada satu titik yang membahagi tembereng garis kita. Okey, katalah yang ini adalah titik P. Okey, titik P ni dengan koordinat dia X, Y. Dan kita ada nisbah kita. Okey, nisbah M dan juga N. Okey, nisbah pada tembereng garis kita guna M dengan N. Okey, nak dapatkan koordinat untuk titik P, kita akan darab silang nisbah dengan koordinat. Okey, darab silang nisbah dengan koordinat. So, untuk X1, Y1 kita akan darab dengan N. X2, Y2 kita akan darab dengan M. Okey, darab dengan M. Jadi nak dapatkan koordinat P, X, Y ni. Koordinat dia mesti X lepas tu Y kan. Jadi pada rumus kita ni, yang depan ni mesti darab dengan koordinat X. Yang kedua ni dia mesti darab dengan koordinat Y. Okey, jadi N darab X1 tambah M darab X2. Bahagi dengan jumlah nisbah kita. Okey, ni depan ni koordinat X. Okey, yang kat depan ni koordinat X. Yang belakang ni koordinat Y. So nak dapat koordinat Y, nisbah kita mesti darab dengan koordinat Y1 dengan Y2. Okey, kalau pening, mari kita tengok contoh dia. Koordinat titik A dan titik B masing-masing negatif 5, negatif 2 dan 5, 8. Okey, negatif 5, negatif 2 ni koordinat A. Okey, 5 dengan 8 koordinat B. Okey, koordinat B. Macam mana nak tahu dia A ke B? Baca balik pada soalan. Dalam soalan ni dia mula dengan titik A, titik B. Jadi yang pertama ni untuk A, yang kedua ni untuk B. Okay, jika titik P membahagi tembereng garis AB dengan nisbah 3, 2, cari koordinat P. Okay, kalau dia bagi dalam bentuk ayat macam ni, susah kita nak kira. Jadi awak tukarlah pada tembereng garis. Okay, kalau dalam soalan ni dia guna dalam satah katis. Awak tak buat paksi X, paksi Y ni pun tak apa, tak ada masalah, tak salah pun. Okay, boleh je guna tembereng garis AB. Okay, so masukkanlah koordinat A dia negatif 5, 2, koordinat B dia 5, 8 dan dia ada satu titik P, kita wakilkan dia dengan X, Y. Okay, dan nisbah dia 3, 2. Okay, yang ni pun sama. Bila nisbah 3, 2 macam tu, dia tak bagi tahu mana satu M, mana satu N. Biasanya
Yang depan ni adalah M, yang kedua ni adalah N. Okey, biasanya. Okay, tak pernah tukar lagi. Okey, jadi kita pun gunalah rumus kita yang ni. Okey, ni rumus yang ni. Okey. Guna yang tu untuk kita jawab soalan. So, bila guna rumus, macam dalam buku ni dia bagi contoh dia buat asing. Mula-mula dia kira untuk koordinat X, lepas tu dia kira untuk koordinat Y. Okey, dia buat asing-asing macam ni pun boleh ataupun awak buat sekali terus pun boleh. Okey, maksud sekali terus tu awak akan tulis P sama dengan P sama dengan apa? Kita buat darab silang. Okey, mesti darab silang kat sini. Okey, darab silang. So, 2 dia akan darab koordinat X. 1 negatif 5 tambah 3 darab dengan koordinat X2, 5. Okey, bahagi dengan jumlah nisbah kita, 3 tambah 2. Okey, dan sebelah ni kita akan buat 2 darab dengan Y1 negatif 2 tambah dengan 3 darab Y2, 8. Okey, per dengan 3 tambah 2. Okay, make sure awak buat dia dalam bracket. Okay, sebab dia koordinat. Okay, bila koordinat mesti buat dalam bracket. Okay, so dah semua tu dah masukkan dalam rumus. Kira awak akan dapat yang ini 5/5 dengan 20/5. So, kecilkan. Awak akan dapat jawapan dia 1/4. So, tulis kat depan ni. P sama dengan 1/4. Soalan yang kedua. Titik A, P, B dan M terletak pada satu garis lurus. Diberi P membahagi tembereng garis dengan nisbah 3:1. Dan M ialah titik tengah AB. Cari koordinat B dan juga koordinat M. Okey, soalan yang pertama. Kita ada tembereng garis AB dan kita ada pembahagi tembereng garis titik P. Okay. Bila tengok pada gambar rajah ni, koordinat A ada, koordinat B tak ada, koordinat pembahagi tembereng garis tu ada. Kan biasa tadi soalan yang pertama tu kita akan cari koordinat yang kat tengah tu. Tapi untuk soalan B ni, koordinat yang kat tengah ni ada, yang satu lagi tak ada. Bila kita nak cari koordinat di hujung, awal atau hujung. Okay, koordinat awal atau hujung lagi senang kita kira secara berasingan. Kalau nak cari koordinat yang di tengah, kita kira sekali. Okay, kira sekali macam ni lah yang saya tunjuk ni. Okay, kita kira terus. Okay, yang tu. Tu kalau kita nak cari koordinat titik dia dekat tengah. Tapi kalau kita nak cari koordinat di awal ataupun di akhir, kita buat secara berasingan. Okey, masih lagi darab silang. Okey, nisbah ni masih lagi darab silang. Cumanya yang ini dia ada sama dengan berapa. Okey. Contoh kita buat dulu untuk X. Okey, yang ni untuk koordinat X. Okey, untuk koordinat X. 1 darab negatif 7 tambah 3 darab X. Okey, kat sini tak tahu kan? 3 darab X sama dengan 5. Ambil koordinat X titik P tu. Okey, sama dengan 5. Okey, yang tadi ni bahagilah dia per dengan nisbah. Okey, jumlah nisbah. 1 darab negatif 7. Okey, 1 nisbah kat sini 1 darab negatif 7 tambah 3 darab X per dengan jumlah nisbah 3 tambah 1 sama dengan, okey, koordinat X titik P sama dengan 5. Okey, lepas tu awak selesaikanlah. Okey, selesaikan, awak akan dapat jawapan X dia 9. Okey, lepas kita dah buat untuk koordinat X, kita buat pula untuk koordinat Y. Okey, cara dia sama, cuma kita darab dengan koordinat Y. Okey, nisbah kita tu tadi kita darab dengan koordinat Y. So, 1 darab Y tambah 3 darab 1 darab Y, sorry.
1 darab 3 tambah 3 darab Y bahagi jumlah nisbah sama dengan negatif 3. Okey, selesaikan kita dapat Y dia negatif 5. Okey, so jawapan ini belum lagi jawapan akhir. Dia kan soalan dia suruh cari koordinat B kan. Jadi awak tulislah koordinat B 9 negatif 5. Okey, kalau dalam bentuk ayat maka koordinat B ialah 9 negatif 5. Kalau awak nak tulis B sahaja, so B 9 negatif 5. Okey, tulis macam tu. Soalan yang kedua tu tadi dia suruh cari titik tengah AB. Okey, bila nak dapatkan titik tengah, ini rumus kita. Awak kena ingat semula. Okey, ni rumus dia. X1 tambah X2 bahagi 2. Y1 tambah Y2 bahagi 2. Okey. X1 ini kita labelkan lah gambar rajah kita ni, koordinat kita, titik kita tu. Okey, 1 kita labelkan dengan X1, Y1. Yang lagi 1 X2, Y2. Okey, so bila titik tengah, maksudnya M ni memang berada di tengah-tengah garisan AB. So X dengan X kita tambah, Y dengan Y kita tambah, kena bahagi 2. Okey, negatif 7 tambah 9 per 2, 3 tambah negatif 5 per 2. So kita dapatlah jawapan dia 1 negatif 1. Okey, seterusnya nak cari nisbah. Semua koordinat ada, okey, kecuali nisbah dia tak ada. So bila tak ada nisbah, macam mana kita nak buat? Okey, kita ambil satu sahaja. Sama ada awak ambil untuk koordinat X atau awak ambil untuk koordinat Y. Okey, sama ada awak ambil untuk X ataupun awak ambil untuk Y. Okey, kalau tengok pada contoh dekat sini, dia ambil X sahaja. Dia ambil X, maksud dia nisbah M. N ni dia akan darab dengan koordinat X1, X2 dan dia akan samakan dengan koordinat X, P tu. Okey, so maksud dia macam ni. N darab negatif 2 tambah M darab 2 bahagi dengan M tambah N sama dengan negatif 1. Okey, itu kalau ambil X. Kalau ambil Y, okey, yang ini ambil X. Okey, kita ambil bahagian X. Kalau kita ambil bahagian Y, awak akan buat N darab 1 tambah M darab 5 bahagi dengan N tambah M tambah N sama kan? Sama dengan, okey, koordinat Y untuk P, 2. Okey, sama dengan 2. Okey, kalau ambil X, samakan dengan koordinat X, P tu. Kalau ambil Y, samakan dengan koordinat Y titik P. Okey, sama dengan 2. Okey, lepas tu selesaikanlah. Yang ini ada di bawah kan? M tambah N ni ada dekat bawah. Awak bawa naik atas. Okey, bawa naik atas. Yang ni bawa naik atas. So, awak akan darablah dengan negatif 1. Negatif 1 darab M dapat negatif N. Negatif 1 darab N dapat negatif N. Okey, yang atas ni pun selesaikan juga kan? Awak dapat 2M tolak 2N. Okey, selepas itu awak letak satu tempat. M satu tempat. N satu tempat. Okey, kalau ikut yang ini, soalan dekat sini dia buat, yang ini dia jadi 2M tambah M sama dengan negatif N tambah 2N. Tu yang bila selesaikan dia dapat 3M sama dengan N. Okey, sama dengan N. Yang ni maksud dia 1N. Okey, 1N. Tapi kita tak tulis. Okey, lepas tu kita tukar dia dalam bentuk pecahan. Huruf bahagi huruf, nombor bahagi nombor. Okey, jadi huruf dia M bahagi dengan N.
Nombor dia 1 bahagi dengan 3. Okay, jadi nisbah kita adalah 1/3. Okay, soalan dia suruh cari nisbah AP nisbah PB. Jadi kita kena tulis AP nisbah PB sama dengan 1/3. Kalau soalan tu dekat sini dia tukar, dia kata cari nisbah M dengan N. So jawapan dekat sini M, N ialah 1/3. Dia macam tu. Okay, ikut pada soalan. Kalau kita buat yang sebelah Y ni pun sama sebenarnya. Okay, kalau buat sebelah Y pun awak akan dapat benda yang sama. Okay, yang ni selesaikan awak dapat 5M tambah N sama dengan 2M tambah 2N. Okay, 5M tolak 2M, 3M sama dengan M. Ini 1N lah. Okay, M bahagi N sama dengan 1/3. Okay, kan sama dah? Sama. Sama ada awak buat sebelah X ataupun awak buat sebelah Y, jawapan dia akan jadi sama. Okay, yang ini kita nak cari nisbah. Okay, nilai untuk nisbah. Okay, so dah habislah yang 7.1 berkenaan dengan pembahagi tembiring garis.